TV KPM. Ha, tangkap! Maggie! Nanti lari betul-betul, kasih tangkap, okey? Lagi sekali. Inilah masalahnya bila diorang tak lari betul-betul. Aduh, macam mana, siapa yang ajar diorang ni? Siapa yang ajar diorang? Siapa yang ajar diorang? Korang tahu tak? Tahu tak? Tak tahu? Kasih lagi sekali. Tengok. Tangkap betul. Ini boleh pula. Mana cikgu? Mana cikgu? Cikgu mana? Cikgu? Nampak? Diorang pun tak tahu cikgu kat mana. Kejung. Nak tahu siapa? Siapa ni? Aku tak tahu. Ni siapa? Jom tengok profil guru kali ini. Betul. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat datang ke Sukan Dididik TV KPM bersama dengan saya Akmal Nazri. Saya pasti anda semua dah teruji dah kan untuk Akmal. Kali ini di dalam Sukan Frisbee kita nak belajar apa pula? Tapi sebelum tu inilah dia guru yang tidak asing lagi dalam Sukan Frisbee, Cikgu Idwan. Cikgu apa khabar cikgu? Alhamdulillah si Akmal. Sihat, Terima kasih Alhamdulillah. Terima kasih. Cikgu, selamat datang ke sekolah lama saya, SMK Ceras. Itulah saya sekolah lama. Okey, cikgu, kita tahu kan dalam Sukan Frisbee ni kita dah belajar mengenai sejarah dia. Kita dah tahu dah teori je. Di sinilah akan menunjukkan sama ada saya ni adakah seorang pemain Frisbee yang cukup hebat, betul? Betul. Soalan yang bagus. Ya. Awal ya. Okey, cikgu, untuk episod kali ini kita nak kongsikan apa pula dengan murid-murid cikgu? Baik, untuk episod kali ini saya akan tumpukan kepada kemahiran melakukan larian. Larian adalah satu kemahiran yang sangat penting dalam permainan Frisbee ni ya. Sebab tu tadi saya ada dapat lihat ada seorang murid ni cikgu kan. Dia apabila tak dapat nak tangkap sebab dia lari macam tu cikgu. Cikgu cuba buat sekali cikgu. Ini. Cantik cikgu. Dia lari macam tu cikgu. Sebab itu larian ni cukup penting dalam Sukan Frisbee, betul? Betul. Okey, apa lagi cikgu? Baik, kenapa larian ini penting dalam sukan ini? Kerana larian ini membantu membuka ruang, melarikan diri daripada pertahanan atau pihak lawan, memberi ruang untuk rakan lain mendapat dis, dan juga mendapatkan peluang untuk menjadikan gol dalam zon gol. Itulah tujuan-tujuan kita melakukan larian. Tetapi larian ini mesti dilakukan dengan betul, dengan teknik dan cara dan yang betul. Kalau tak betul apa akan jadi cikgu? Okey, kalau larian yang kita lakukan tu tak betul, tak tepat, apa yang berlaku ialah pertama, kita tak dapat berikan dis, tak dapat melakukan hantaran yang sempurna, complete pass. Kerana apa? Kerana pihak lawan ataupun rakan yang sedang memberikan dis itu, dia ada 10 saat untuk melontarkan dis itu semula. Betul juga cikgu. Maksudnya pemain itu kena pandai cari ruang lah untuk membuat larian. Betul. Rakan kepada yang pegang dis tersebut, pemain yang pegang dis itu, rakan-rakan dia kena lari untuk buka ruang. Kalau tak buka ruang, tak dapat melakukan hantaran yang baik dan sempurna. Okey, tapi saya pasti cikgu untuk sebelum membuat larian tu pun mesti ada beberapa faktor-faktor untuk diambil kira. Dia tak boleh lari saja kan? Betul. Okey, baik. Antara faktor-faktor yang kita boleh ambil kira sebelum melakukan larian, pertama kita tengok dulu dalam episod sebelum ni dah beritahu cara membuat hadangan kan? Betul. Okey. Yang ni cikgu? Ya, buat hadangan kan? Semasa melakukan lontaran, kita perlu melihat ke arah mana hadangan yang dilakukan oleh pihak lawan. Sebagai contoh, Akmal menghadang saya dan memaksa saya membaling ke arah sini ya. Ruang kosong inilah yang akan digunakan oleh pemain sepasukan saya untuk lari masuk ke ruang kosong dan saya akan melakukan lontaran dis ke arah ruang kosong tersebut.
Kalau saya cuba melakukan lontaran ke arah ruang yang telah ditutup oleh hadangan, pemain yang lari tersebut takkan dapat dis sebab saya tak boleh melakukan lontaran ke arah ruang tersebut. Jadi sangat penting sebelum melakukan larian, mesti tahu ke arah mana dan tujuan apa melakukan larian. Itu contoh untuk mendapatkan dis. Kalau untuk melakukan larian untuk membuka ruangan, sebagai contoh, kalau kawan berada di hadapan sini, dia boleh lari keluar dari ruang kosong supaya kawan lain boleh masuk ke ruang kosong tersebut untuk mendapatkan dis. Boleh juga, tidak ada masalah. Boleh juga. Tak semestinya larian tu semuanya untuk mendapatkan dis. Tapi cikgu, kita nak lari tu mesti akan ada orang jaga juga, cikgu. Betul. Jadi macam mana dia akan lari sama-sama ke macam mana, cikgu? Betul. Okey. Yang ini mesti ingat peraturan permainan, tidak ada sentuhan fizikal. Betul. Betul Jadi bila melakukan larian, apa yang boleh dilakukan oleh pasukan bertahan ialah dia hanya mengikut larian sahaja. Sebagai contoh, kalau Akmal bergerak ke sana, saya menjaga Akmal. Jadi saya buat larian, Okey, buat larian. Larian macam tu macam Naruto Saya hanya menjaga dan mengikuti Akmal saja. Saya tak boleh menghalang larian, tak boleh menolak dan tak boleh menekan Akmal. Peluk-peluk semua tak boleh kan? Peluk-peluk pun tak boleh. Maksud saya nak buat larian. Contoh saya tengah lari ni, Betul. Pihak lawan dia tidak boleh tutup ruang larian tu. Saya tidak boleh menghalang Akmal daripada lari. Saya boleh mengikuti Akmal ke ruang kosong, tapi saya tidak boleh menghalang larian Akmal. Cikgu, kalau saya dapat tengok ada marker warna oranye, biru, hijau, maksudnya diorang kena lari macam mana tu, cikgu? Sampai mana terlebih marker ke? Kalau lari lebih marker boleh, cikgu? Baik. Untuk larian ini, sebenarnya larian boleh dilakukan di seluruh kawasan padang permainan. Seperti yang kita lihat. Okey, di sini adalah model kawasan permainan. Di sana, hujung sana adalah zon gol dia. Okey, kon yang biru, hijau, oranye dan juga biru. Marker-marker ini boleh digunakan untuk menanda. Sebagai contoh, kalau saya buat latihan untuk melakukan larian, sama ada V-cut ataupun cutting ke arah yang berlainan, saya boleh menggunakan marker ini sebagai penanda untuk murid-murid saya melakukan larian. Cikgu, kalau dalam sukan bola sepak kan, ada pemain dia lari daripada luar kotak tu lah kan, luar penanda tu kan, untuk membuat larian supaya dia dapat potong ataupun intercept. Wah, intercept. Kalau yang ini boleh tak, cikgu? Macam saya kan, saya tahu mungkin ada Idwan lah kan, Idwan tengah jaga saya ni. Tak boleh jadi ni. Saya lari daripada luar yang penanda tu untuk masuk balik, boleh, cikgu? Okey. Larian yang dilakukan itu selagi mana pertama tidak menghalang orang lain untuk berlari, dia tak ada masalah. Okey, yang pentingnya jangan menghalang larian orang. Okey, jangan menutup ruang untuk orang lari. Dan yang ketiga, kalau kamu lari tu dapat dis, pastikan dis tu dapat ditangkap dalam ruang permainan. Kalau kamu buat larian luar kotak, katakanlah larian luar kotak kan. Kemudian kamu dapat tangkap dia pun di luar daripada kawasan permainan, tak guna juga larian tersebut. Sayang juga, betul. Cikgu kan. Larian tu, cikgu kan, kita nak tahu jugalah kan. Dia boleh suka hati lari mana-mana je lah ke tak boleh masuk sebarang zone je? Sebab kita tahu ada score zone, ada play zone dipanggil yang tengah-tengah tu kan. Ada play zone, ada zone-zone lagi, cikgu. Betul. Baik. Itu soalan macam mana? Soalan yang bagus? Soalan yang sangat bagus. Okey, baik. Untuk dalam zon permainan, dia ada dua ya. Dia ada zone gol dan juga zon permainan. Play zone dan juga zone gol. Okey. Tidak ada masalah larian tu ke arah zone gol, keluar zone gol, masuk dalam zone gol, ke arah mana saja pun tidak ada masalah. Tetapi ingat ya, sebab frisbee ni di permainan yang berasaskan serangan, invasion game. Kita menyerang kawasan dan cuba menjadikan gol di pihak lawan. Baik. Apa yang berlaku kalau kita tidak berada di kedudukan yang betul sewaktu bertahan dan juga menyerang, akan menyebabkan kerugian kepada pasukan kita. Jadi kalau kita kita boleh lari ke arah mana yang kita boleh lari. Tapi kalau sepatutnya kita bertahan, kita berada di tempat yang jauh dari pertahanan kita, akan menyebabkan kita mudah dibolosi. Baik, cikgu. Itulah dia orang kata kenapa pentingnya larian di dalam permainan frisbee ni, cikgu kan. Baik, cikgu. Sebelum kita nak berhenti, mungkin cikgu ada nak kongsikan sesuatu mungkin antara tips and tricks lah kan, untuk sebelum memulakan larian ataupun pemain-pemain tu sebelum nak lakukan larian, dia kena fikir apa dulu, cikgu? Dia kena tengok apa dulu yang ada di sekelilingnya, cikgu? Baik. Kalau saya nak berikan tips kepada pemain ataupun murid-murid yang nak cuba bermain permainan frisbee ni, pertama,
sebelum melakukan larian, yang pertama yang paling penting sekali ialah mesti melakukan warm up. Okey. Mesti melakukan warm up. Kerana apa? Kita akan menggunakan banyak otot-otot kaki, terutama di bahagian lutut dan juga bahagian ankle kita. Betul. Kan? Ya. Baik. Jadi, sebelum melakukan larian, pastikan kasut bersesuaian dan juga pastikan permainan juga bersesuaian dengan teknik larian kita. Betul tu. Okey cikgu, saya rasa sepatutnya sekarang kita kena buat warm up dulu cikgu. Betul. Sebab selepas ni kita akan menunjukkan perkara yang sebenar, situasi yang sebenar. Wah, kan kepada anda semua jangan ke mana selepas ini kita akan kembali dalam sukan di Didik TV KPM. Cikgu, kita warm up dulu, nak start dari mana dulu cikgu? Okey, masih lagi menyaksikan sukan di Didik TV KPM. Cikgu Idwan, kita pun nak warm up tadi cikgu. Betul. Kepala, tangan, perut, kaki, satu badan lah. Kita Semua pun dah dah warm up. buat pemanas badan cikgu kan. Betul. Dan sekarang ni katanya larian pun dia ada yang V-shape, ada yang larian O-shape, ada yang larian X-shape cikgu. Apa sebenarnya larian-larian ni cikgu? Baik, okey. Tujuan kita lakukan larian ni pertama macam saya cakap tadi ialah untuk mendapatkan disk, membuka ruang dan sebagainya. Okey. Baik. Kalau nak melakukan larian ni, dia ada teknik dan cara yang betul ya Akmal Okey. Kenapa kita gunakan shape-shape tadi tu seperti V-shape, O-shape ataupun U-shape? Yang sebenarnya adalah yang tepat sekali ialah penggunaan bentuk V-shape tersebut. Okey. Itu hanya dilakukan semasa kita buat latihan. Kerana apa? Untuk melakukan larian dengan betul, yang paling betul adalah melakukan change of speed dan juga change of direction. Maksudnya kita ada berubah dari segi kita punya kelajuan larian dan juga berubah dari segi arah larian kita tersebut. Maksudnya? Baik. Sebagai contoh saya sudah sediakan marker ni Okey. Marker berwarna oranye ni 1, 2 dan 3. Kalau yang kita nampak di sini, kalau Akmal pun boleh nampak, bentuk marker ini saya sudah susun membentuk V shape. Okey? Oh, ni bentuk cikgu. V Baik. Apa yang berlaku kalau kita nak buat larian, ada satu titik tengah tu menjadi kita punya titik perubahan kelajuan dan juga titik perubahan arah. Sebagai contoh, kalau saya duduk di sana ujung, Okey. kalau saya buat larian, di sinilah saya akan melakukan perubahan dari segi kelajuan dan juga arah, lari ke arah sini. Sama juga kalau saya bermula di sini, titik tengah tu akan menjadi titik perubahan arah dan juga kelajuan saya. Okey, kenapa penting berubah arah dan kelajuan ni? Supaya arah larian kita sukar untuk diramal pihak lawan. Jadi kita lebih mudah untuk melarikan diri daripada penjaga kita. Tapi cikgu, saya pasti apabila membuat larian V ni kan, mesti ada murid-murid main-main cikgu kan. Dia macam kan. Betul. Apa akibat dia cikgu kalau kita tidak mengambil serius apabila membuat larian V ni cikgu? Baik. Bila mana kita melakukan larian, tidak mengambil kira perubahan arah dan juga perubahan kelajuan ini, apa yang berlaku? Larian kita mudah untuk diramal. Okey. Pihak lawan mudah untuk mengikuti kita. Kerana apa? Pihak lawan tahu ke arah mana kita lari. Sebagai contoh, kenapa saya tekankan V-shape ini? Kalau kita buat larian yang tidak ada perubahan, bermaksud kita sedang membuat larian berbentuk U. Okey, bila membuat larian bentuk U tu, tak ada kelajuan yang berubah, tak ada arah yang berubah. Pihak lawan pun senang-senang mengikut arah pergerakan kita. Bila mudah mengikut arah pergerakan kita, kawan yang sedang pegang disk tu sukar untuk lontar pada kita kerana tidak ada ruang kosong untuk diberikan kepada kita. Kalau dapat dilontar sekalipun, kemungkinan besar yang berlaku akan berlaku turnover ataupun disk itu dapat ditangkap dan ditepuk oleh pihak lawan. Cikgu, Ya. saya dah tahu dah yang larian V tu kan. Baik. Tapi nama apa ada yang cutting, edging, semua tu apa sebenarnya cikgu? Okey, Term tu bila pelari-pelari membuat larian cikgu. Okey, untuk episod sebelumnya kita dah beritahu tentang posisi pemain di dalam frisbee. Betul. Ada 3 posisi pemain. Yang pertama ialah handler, Aha. kedua runner dan ketiga receiver. Okey. Runner berada di tengah-tengah padang. Betul. Dan tujuan runner ini ialah berlari untuk mendapatkan disk. Sebenarnya runner ini juga dipanggil antara istilah yang lain ialah cutter.
Kata ini bermaksud dia melakukan larian cut into the space, lari ke ruang kosong. Runner atau kata dia berfungsi sama. Faham cikgu. Tapi yang saya pernah dengar ada term apa point of change Change of point. Ya. Point change. Mana satu yang betul cikgu? Okey, baik. Sebenarnya point of change itu adalah satu saya anggap sebagai satu reference kepada pemain tersebut. Bila mana kita melakukan larian ke satu arah, larian kita akan mudah untuk dijangka. Larian yang mudah dijangka akan menyebabkan pihak lawan mudah untuk memtahankan kita, menjaga larian kita dan mudah untuk merampas disk daripada kita. Jadi, larian yang pergi ke arah yang berlainan akan menyebabkan kita susah untuk dijaga oleh pihak lawan. Yelah cikgu, bayangkan cikgu yang jaga kita tu macam ada seorang murid tu nama dia Pak An cikgu. Betul. Pak An tu macam jaga saya pula. Macam mana saya nak lari cikgu? Ikut bawah tak boleh, kiri tak boleh, kanan atas pun tak boleh cikgu. Betul tak Sebab itu teknik larian pun kita kena betul-betul kan? Ya. Point of change. Okey cikgu, apa lagi antara perkara-perkara yang saya nak kena tahu juga ni? Sebab saya tak lama lagi mewakili Kuala Lumpur cikgu. Okey, untuk baik. sukan frisbee ni. Baik. Dalam melakukan larian ini, antara perkara-perkara yang kamu ataupun semua pemain boleh ambil kira ialah bila mana kamu bermain dalam permainan frisbee, ingat kamu tidak bermain kesorangan. Kamu bermain bersama rakan-rakan. Okey? Dan bila mana disk itu kamu berjaya tangkap, kamu perlulah melepaskan disk tersebut dalam satu jangka masa yang tertentu. Sama juga dengan kawan kamu. Kalau kamu tidak berkomunikasi sebelum melakukan larian, pertama, larian kamu itu tidak akan berhasil mendapatkan disk. Perlu ada komunikasi antara handler yang nak melontar disk itu dan juga kamu sebagai runner atau kata. Kalau kamu baling terlalu cepat, kalau kamu lari terlalu cepat, mungkin handler tidak dapat baling kepada kamu. Kalau kamu lari terlalu lambat pun sama juga itu yang akan berlaku. Jadi pertama perlu ada komunikasi antara kamu, antara runner, kata dan juga handler. Yang kedua, boleh perhatikan juga kawasan padang permainan. Mungkin ada kawasan padang yang agak licin. Kerana lopak, hujan dan sebagainya. Ada kawasan permainan yang agak kering. Kamu boleh gunakan keadaan fizikal padang tersebut untuk melakukan larian. Kalau kamu lari ke arah yang licin, mungkin kamu akan tergelincir jatuh. Bergantung kepada penggunaan kasut kamu. Kalau kamu lari di kawasan yang kering, larian kamu dapat dilakukan dengan lebih baik lagi. Faham cikgu. Cikgu, nampak tak? Kita kalau bercakap tak menunjukkan pun orang kata mungkin agak kurang berkesan ataupun mungkin kurang dia punya penyampaian tu kan. Walaupun kita ada tadi beberapa video yang anda dapat saksikan tadi kan. Yang ini cikgu, saya akan buktikan kepada cikgu saya membuat larian yang betul cikgu. Cikgu nak tengok tak? Boleh, saya setuju. Tapi kalau sukan frisbee tak ada disk, tak ada juga betul? Betul. Sebab tu. Hai Jeb! Cikgu, saya akan membuat larian ataupun cikgu buat larian, saya akan baling di sini kepada cikgu. Boleh. Yang apa tadi kan cikgu ada cakap tadi ada point of change. Boleh. Point of charge. Point for direction. Point for foundation. point dan sebagainya. Okey cikgu. Jadi gini cikgu akan membuat larian macam mana cikgu? Jadi saya nak baling dia. Saya akan bergerak ke arah sana sikit. Kemudian saya bermula dari sini. Saya akan membuat larian. Di sini saya akan menukar arah dan kelajuan larian saya ke arah Akmal. Akmal akan baling disk ke ruang kosong tersebut. Jadi, baling kat mana cikgu? Ke arah sini. Sini saya akan lari dan buka larian saya ke arah ruang kosong Boleh Saya buat larian. 1, 2, 3. Stop. Jadi larian saya yang ke arah sana itu ke arah ruang kosong Akmal, membantu kawan yang menjadi handler tu memudahkan balingan. Cikgu, saya tadi tengok cikgu buat macam seronok pula. Saya nak buat boleh cikgu? Boleh. Saya akan lari pergi sana. Akmal nak baling ke sini. Cikgu. Ke sini. Boleh Jadi saya akan baling ke sini. Akmal lari ke situ dan ke sini. Boleh Boleh cikgu. Baik. Tapi sebelum tu, saya minta cikgu cakap Akmal boleh cakap. Akmal boleh. Okey. Kita cuba Saya nak tahu juga kan apa maksud cikgu point of change semua tu kan. 1, 2, 3.
Situ. Stop. Okey. Okey. Betul ke cikgu macam yang saya buat cikgu macam lain je. Okey. Lagi sekali cikgu. Boleh sekali lagi. Cikgu Okey. Okey, lagi sekali. Tengok betul-betul tau. Kita tadi dah lari tadi kan. Kan kita lari. Terus lari ke sini. Terus lari cikgu. Betul. Macam tu Okey, cikgu Betul Okey, baik. Bukan apa saya takut cikgu. Licin. Satu Ya. perkara juga kena ambil kira juga padang-padang yang licin ya. Okey. Baik. Baik. 1 2 sedia. Okey. 1 go Akmal. Okey. Dapat dis. Wah! Cikgu. Saya dapat cikgu. Yes, Akmal boleh. Macam tu lah cikgu. Betul. Tapi Okey. betul tau. Walaupun kita nampak mudah, tapi apabila kita dah dekat atas padang permainan, Ya. padang permainan, betul cikgu padang permainan ni kan? Betul. Padang sukan Padang frisbee permainan ni. okey. Ada pula seseorang yang menjaga anda semua. Ketika itulah kita kena berfikir, okey, kita nak buat lari macam mana? Ke kiri ke atau ke kanan ke depan ataupun nak lari tahap kelajuan betul? Tahap mana cikgu kan? Betul. Kita saja yang tahu bagaimana kita nak melakukan larian dan bila kita nak melakukan larian. Ya, Okey. cikgu. Tadi baru saya buat 2 larian kan? Betul. Dah Dah pancit. Macam inilah, kita rehat dulu. Okey. Kita pergi beli teh ais kat belakang. Boleh. Nanti kita akan kembali lagi kepada anda semua. Sukan di Didik TV KPM. Alright, masih lagi menyaksikan Sukan di Didik TV KPM bersama dengan saya Cikgu Idwan dan Akmal. ya Akmal. Akmal, apa khabar, sihat? Alhamdulillah. Cikgu, sedaplah teh ais kat belakang tu cikgu. Banyak lagi cikgu kan? Kantin sekolah ni memang sedap buat teh ais. Okey, cikgu. Kita lari. Okey, baik. Takkan lari kosong, betul? Betul. Lari mesti kita nak lari daripada penjaga ataupun orang yang mark kita ataupun yang Betul, marking kan? Itu betul. Macam mana cikgu kita nak lari daripada marking kita ataupun penjaga ni, Cikgu Idwan? Okey, baik. Dalam melarikan diri daripada penjaga kita, ingat ya, kalau kita tak dapat melarikan diri dari penjaga, ia akan menyukarkan kawan kita untuk baling dis, melontar dis tu kepada kita. Betul. Kemungkinan yang paling kita tak nak sekali dalam permainan ini, bila mana dis itu akan dapat ditepuk, ditangkap menjadi bertukar milik kepada pihak lawan. Lagi-lebih lagi kalau itu berlaku dalam zon gol kita sendiri. Ya. Itu boleh menyebabkan skor kepada pihak lawan. Baik, bagaimana kita nak melakukan larian yang bermakna sampai dapat melarikan diri daripada marker atau penjaga kita? Pertama sekali kena ingat ya, kamu yang tahu bila kamu nak melakukan larian. Okey, baik. Kamu boleh melakukan acahan, fake ataupun apa-apa sebagainya. Ataupun kamu boleh melakukan, tak kisahlah, kamu berlakon ke macam nak lari. Tapi tiba-tiba kamu lari. Dia ada unsur-unsur kejutan, element of surprise tu. Surprise? Ya, surprise. Cikgu, kalau cikgu punya muka surprise macam mana cikgu? Surprise. Surprise saja cikgu. Tengok cikgu Kejut punya kan? surprise. Okay. Lagi Okey, cikgu baik. apa? Selain daripada element of surprise, kan? Element of apa lagi cikgu kita kena ada? Okey, selain daripada element of surprise tadi, itu kamu juga perlu melakukan larian seperti mana yang kita dah ajar tadi, V-cut tadi, V-shape ataupun V-cut tadi kan. Kalau kamu lari, walaupun mungkin ada kejutan, tapi lari tu boleh dijangka arah larian tersebut, tidak membantu untuk mendapatkan dis juga. Ataupun kamu lari tu hanya sekadar macam berjoging biasa saja tanpa perubahan kelajuan, pun akan dapat dijangka juga ke arah mana kamu pergi. Jadi bila mana kamu nak buat larian tersebut, pastikan kamu buat larian dengan bersungguh-sungguh dan betul. Okey. Tanpa membolehkan ataupun pastikan kamu, pihak lawan tak dapat menjangka bila kamu nak melakukan larian. Macam seperti contoh kalau saya bermain frisbee, kadang-kadang apa yang saya buat, katakanlah Akmal nak baling dis pada saya, mungkin saya akan membelakang kat Akmal dulu. Saya akan buat macam tak tahu je. Tiba-tiba sedara lagi ada? dia tak ada dis. Jadi dia boleh buat macam tu juga, bergantung kepada kamu sendiri sebagai pemain. Cikgu, yang elemen surprise tu yang lagi satu tu macam mana cikgu? Dia macam dia nak lari, tapi dia tak nak lari. Tiba-tiba dia lari cikgu. Okey, kita panggil tu acahan ataupun faking. Sebagai contoh ya, Akmal adalah penjaga saya. Okey. Saya mungkin boleh pergi mengacah ke satu arah. Okey, kemudian
Akmal ikut saya ke arah tersebut. Okey. Kemudian saya terus lari ke arah yang Mana boleh, berlawanan. mana boleh. Ah, Saya dah pegang, saya dah okey. pegang. Oh, tak boleh kontak. Betul. Oh. Ingat, sukan ini bukan sukan bersentuhan fizikal, non-contact sport. Aha. Jadi apa yang berlaku? Apa yang Akmal buat tadi adalah satu kesalahan fall. Okey, tak boleh menarik pihak lawan yang berlari. Macam tu cikgu Jelas ya Akmal Ui, saya macam kalau tengok macam mana kalau pemain frisbee ni buat cikgu, boleh tak? Boleh. Sebab tu kita ada Miki, kita ada Mika, kita ada Miko cikgu. Cikgu, ini akan tunjukkan kepada anda semua apa masuk fake it, apa masuk apa lagi cikgu? Acahan. Acahan. Faking. Okey. Okey, pemain ambil tempat anda. Okey. Alright, perhatikan betul-betul Yang ini dia akan defend. Yang ini dia akan attacking. Mana satu attacking angkat tangan? Ini kita ada Miki, yang defend angkat tangan. Kita ada Melo cikgu. Melo. Okey. Alright. 1 2 3. Oh, dia dah jauh dah cikgu. Dah pergi dah jauh dah. Dah pergi dah. Okey. Terima kasih. Bye. Macam tu cikgu. Ya. Cikgu kenapa jauh-jauh ni? Okey. Mari dekat sikit cikgu. Risau saya. Maksudnya kat sini cikgu, benda ni memang penting sebenarnya. Sebab saya selalu kaitkan sukan ni dengan sukan bola sebab dia lebih kurang saja. Termasuklah kalau membuat larian tu kan. Betul. Kita nak lari kan, bila kita nak lepas garisan offside, Betul. bila kita nak lepas pemain pertahanan. Betul. Macam tu jugalah cikgu, sama juga. Betul. Okey, Akmal dia membuat satu hubung kait dengan sukan lain. Betul. Kebanyakan skill daripada sukan lain boleh diaplikasikan dalam sukan frisbee. Sebagai contoh, sukan bola sepak, bola keranjang. Aktiviti ataupun kemahiran melakukan larian cutting ini juga banyak berlaku dalam sukan-sukan lain. Kita mencari ruang untuk mendapatkan alatan ataupun bola sepak dalam sukan lain kan. Betul. Sama juga untuk mendapatkan frisbee ni, kita belum melakukan larian. Lebih-lebih lagi, sukan frisbee ni dia hampir menyerupai seperti sukan bola jaring misalnya. Bila mana kita dah pegang disk, kita dah tak boleh bergerak. Dan kita pula ada tempoh masa untuk melepaskan atau melontarkan disk tersebut. Kalau rakan-rakan kita tak melakukan larian, apa yang berlaku? Disk tu hanya akan terlepas ke pihak lawan sajalah jawabnya. Betul, tapi cikgu tadi murid cikgu lari. Jauh cikgu, dah sampai kat mana dah tu? Balik cikgu. Diorang sampai tak tahu pergi mana dah cikgu. Saya rasa dah sampai downtown Ceras saya rasa tu. Jauh sangat tu cikgu. Ya, betul. Ya, cikgu. Kita cakap-cakap kat sini, sonok diorang duduk kat depan ni cikgu Okey, cikgu kita dah tahu dah kan. Larian daripada penghadang. Betul. Penghadang cikgu. Untuk Penghalang. Penghalang. Apa lagi cikgu selain pada perkara lain yang saya nak kena tahu ni cikgu? Selain daripada melarikan diri, daripada penjaga kita yang marking kita itu sebut. Okey, kita kena ingat di dalam permainan ini ada juga orang yang menjaga kita. Jadi apa yang berlaku bila kita lari membuka ruang, kita akan mengajak orang yang menjaga kita itu lari meninggalkan ruang tersebut. Sebagai contoh, open space orang panggil. Betul Akmal. Open space, ruang terbuka. Jadi kalau Akmal menjaga saya, marking saya. Okey. Ruang kosong asalnya sudah dipenuhi oleh saya dan Akmal. Jadi kalau saya lari bergerak meninggalkan ruang kosong, apa yang berlaku? Kawan saya yang lain boleh masuk untuk mendapatkan disk dalam ruang tersebut. Saya akan bawa sekali Akmal kerana Akmal dia akan jaga saya. Betul. Jadi Akmal akan ikut larian saya keluar dari ruang kosong. Rakan saya yang lain boleh masuk ke dalam ruang tersebut. Wah, itu taktikal juga sebenarnya kan? Betul, dia sangat taktikal. Betul lah cikgu. Cikgu, saya apa cikgu nak tambah sesuatu ke? Baik. Larian tersebut seperti yang saya dah terangkan sebelum ini tadi, semua larian yang dilakukan ini ada sebab dan ada objektifnya. Bukanlah kita bermain ini hanya berlari saja tanpa ada arah tujuan. Betul. Akhirnya kita yang akan jadi penat. Kebiasaannya ini kesilapan yang dilakukan oleh pemain-pemain yang baru mula bermain frisbee. Dia ingat dia start berlari, dia akan dapat disk. Tidak. Larian mestilah dilakukan dengan mempunyai objektif, tujuan dan juga dengan betul. Tanpa ketiga-tiga perkara ini, larian ini tidak membantu sama sekali
dan hanya menyebabkan pemain tu penat saja. Ya. Tak dapat dis pun. Nanti lama-lama dia rasa putus asa. Letih lah lari-lari tapi tak dapat dis. Tapi cikgu, saya rasa elemen of surprise ni mungkin tak boleh guna sangat cikgu untuk saya. Okey, Sebab saya kenapa ni tak suka Akmal? main mata cikgu. Okey, baik. Main mata dengan dengan saya berkawan macam. Itu pun boleh pakai juga cikgu kan? Betul. Ha. Okey, isyarat mata tadi adalah salah satu contoh komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal yang tidak menggunakan arahan mulut. Okey? Jadi, apa yang berlaku jika tidak ada arahan yang boleh difahami pihak lawan, jadi pihak lawan tak tahu taktikal ataupun pergerakan pemain kita. Jadi mudah untuk kita membuat balingan kepada lontaran kepada pihak pemain yang sama. Cikgu, saya kan selalu tengok sukan frisbee. Ya. Kadang-kadang orang cakap complete pass. Apa Ya. tu complete pass cikgu? Baik. Complete pass ialah satu istilah yang kita gunakan apabila lontaran daripada satu pemain kepada pemain yang lain berjaya dilakukan dengan baik ataupun lengkap. Maksudnya, Akmal melontar disk kepada saya. Okey. Saya berjaya menangkap tanpa jatuh, terlepas ataupun ditangkap pihak lawan. Itu adalah satu lontaran yang lengkap, complete pass. Oh, itulah cikgu. Cuba cikgu balik kat saya cikgu. Okey, saya cuba balik. Okey, satu. Akmal jangan lupa pancake cash macam mana? Macam ni cikgu. Betul lah. Okey, 1, 2, 3. Ya, Itu complete pass. contoh complete pass. Kenapa saya tepuk kuat-kuat cikgu? Saya perlu jumpa nurse ni cikgu. Okey, kita nak berhenti rehat kepada anda semua. Jangan kemana-mana, selepas ini banyak lagi cikgu Ido akan kongsikan kepada anda dalam sukan di Didik TV KPM. Cikgu lari cikgu, saya balik. Annyeong. Opa? Oma. Oma? Cinca? Cikgu, masa kita menyaksikan sukan Didik TV KPM bersama dengan saya, Akmal dan juga Cik Gideon. Kenapa saya cakap Korea tadi bukan apa cikgu? Okay. Sebab kalau saya lihatlah kan, pasukan bola sepak bagi Korea Selatan kan, mereka kalau bermain ni cikgu, satu bersungguh-sungguh. Tak kisahlah jumpa dengan pasukan mana kan, Jerman ke, Argentina ke, mana-mana lah kan. Betul. Yang saya suka ya, mereka berlari tu diorang tahu bila mereka nak buat larian. Sama juga dengan sukan frisbee, betul cikgu. Maksudnya dekat sini kita tak boleh nak lari semua lari. Siapa yang pemain laju kita letak semua yang lari laju. Betul tak cikgu? Dia kena ada strategi juga kan? Betul. Dalam mana-mana permainan pun ataupun apa sukan sekalipun, yang penting sama sekali perlu ada strategi. Ya. Okey, sama juga dalam permainan frisbee. Frisbee juga kita ada strategi. Ya. Bila mana kita melakukan larian, kalau semua orang lari ke Cikgu tarik cikgu. Angin kuat. Oh, okey. Minta maaf cikgu. Angin kuat sangat cikgu. Kuat. Bila mana kita melakukan larian, semua orang lari ke arah yang sama dan juga ke tempat yang sama. Apa yang berlaku, ruang tersebut akan dipenuhi oleh pemain-pemain. Jadi bayangkan, satu permainan frisbee ni dimainkan antara 5 ke 7 orang sepasukan. 5 ke 7 orang sepasukan itu bermaksud di atas padang boleh ada dalam tempoh masa tertentu 10 hingga 14 orang. Kalau 14 orang masuk ke satu ruang yang sama, macam manalah pelontar tu nak bagi pada kawan dia. Dia jam cikgu. Ya. Nak paling dekat siapa ni? Miki ke, Miko ke, Miki ke kan? Ini ke kan? Tak tahu kan? Apa yang dia akan buat, terutamanya pemain-pemain yang baru mula bermain, dia akan campak je disk tu dan dia akan harap, kau pandai-pandai lah ambil disk tu. Oh, macam ni cikgu. Pak An, bukan nama sebenar. Bukan nama sebenar Pak An. Oh, betul juga cikgu Bukan apa, betul lah cikgu cakap. Bayangkan kita berada dalam satu situasi yang mana kawan-kawan kita semua dah masuk score zone. Betul. Yang kita ni, nak balik mana satu ni kan? Betul cikgu. Lepas tu pula, dalam masa kita nak baling tu, kita pun dalam tekanan. Kena kiraan 10 saat pula. Akmal nak baling kan? Saya nak balik. 1, 2, 3, 4. Nanti lagi sekali. Baik. Score 1, score 3. Jadi Akmal ni dah lah kawan tak lari. Kemudian pula ada 10 saat lagi. Aduh, hai, macam manalah dia nak bagi balingan tersebut. Akhirnya apa yang berlaku? 10 saat, Akmal tak baling lagi. Disk tu akan bertukar jadi milik pihak lawan. Kan cikgu, dia tak boleh 10 minit ke cikgu? Aduh, kalau dia tak boleh 10 minit cikgu Kalau 10 minit jawabnya, memang tak lepas-lepas lah disk tu nanti. Ui, susah juga cikgu Ya, betul. Oh, maksudnya dekat sini memang kena ada strategi yang betul lah cikgu kan? Betul. Okey. Strategi yang kita boleh gunakan dalam permainan frisbee ni antaranya ialah kita boleh melakukan perbincangan
di antara rakan sepasukan. Ya. Baik, kita tentukan siapa yang melakukan larian. Kita boleh tentukan sama ada larian tu hanya dilakukan oleh satu orang sahaja Ya. daripada 5 atau 7 pemain yang melakukan dalam satu pasukan yang sama. Satu orang saja membuat larian ke arah ruang kosong. Yang lain boleh duduk saja bukan duduk maksud saya, boleh berada di tempat yang sama, tidak bergerak, tidak berubah dan tidak melakukan larian. Kemudian yang kedua, sama ada satu orang saja masuk ke ruang kosong dan yang bakinya lari ke arah yang berlawanan. Ingat ya, bila kita dalam permainan frisbee ini, pergerakan kita di atas padang bukanlah semata-mata satu orang saja. Kita kena fikirkan kita ada membawa penjaga sekali. Bila mana ada penjaga, kita lari, kita masuk ke ruang, kita lari daripada ruang tersebut, kita akan bawa penjaga atau pemaka kita sekali. Secara tak langsung kita boleh membantu mengurangkan crowded, kita panggil apa? Ya, kekompakkan. Compactkan yang di dalam Betul. ruang tersebut. Ya, macam tu cikgu kalau nak main sukan frisbee. Tapi cikgu, tapi kan ni orang cakap kan kalau orang yang comel ni kan tak boleh main sukan frisbee cikgu. Saya tak sukalah bila orang cakap macam tu. Okey, baik. Sebenarnya kemahiran yang paling penting adalah kemahiran melontar frisbee, Ya. backhand, throw hand dan juga kalau boleh buat larian, itu pun sudah cukup. Sebenarnya tak ada istilah badan kecil, fizikal yang menghalang kita dari bermain sukan frisbee ni. Betul. Yang penting semangat dan kesungguhan. Ya. Ada je ramai di kalangan komuniti frisbee di luar sana, badan bentuk fizikal sama ada besar, kecil, tinggi, pendek, itu tidak menghalang mereka untuk bermain. Ya. Yang penting semangat dan juga kemahiran yang betul. Mereka boleh buat kemahiran yang betul, menguasai kemahiran larian, lontaran, tangkapan, tak ada masalah. Ya. Jadi tak boleh kita diskriminasikan. Kita katakan pemain yang ini tubuh fizikal macam ni, dia tak boleh main. Kita sukan, kita bagi semua orang main. Dan itulah tujuan satu murid satu sukan. Kita bagi peluang kepada semua murid-murid, pelajar-pelajar ni main sukan. Baik. Cikgu, sebelum kita nak menutup tirai lah untuk episod kali ni kan cikgu. Cikgu pun dah beberapa tahun ni kan di dalam sukan frisbee ni dan kita tahu pun sukan frisbee ni dah mula disebut-sebut di bibir-bibir murid-murid. Wah, ayat saya cikgu. Mantap. Cikgu tengok sinilah kan sukan frisbee ni bagaimana cikgu sambutan dia ketika ini cikgu. Zaman sekarang ni adakah mendapat sambutan yang menggalakkan ataupun mungkin masih lagi untuk menyeru murid-murid untuk masuklah sukan frisbee ni cikgu Idwan? Pada pengamatan saya, sukan frisbee ni memang satu sukan yang sedang berkembang pesat di negara ini. Fokus sukan frisbee ni banyak dimainkan di peringkat kolej, universiti dan juga sekolah-sekolah swasta seperti sekolah-sekolah antarabangsa. Untuk peringkat sekolah menengah dan rendah, kita baru nak mula bergerak di peringkat sekolah menengah dan rendah. Tetapi dari segi minat, saya dapat melihat murid-murid ini memang sangat berminat untuk bermain permainan ini. Kerana apa? Permainan ini adalah satu permainan yang baru. Kita memang berminat dengan perkara yang baru. Kerana apa? Sukan-sukan yang lain mungkin kemungkinannya sudah dikuasai oleh murid-murid yang memang sudah berkebolehan dalam sukan tersebut. Seperti contoh, murid bola sepak sudah ada tim bola sepaknya. Murid badminton sudah ada tim yang mempunyai kemahiran yang baik dalam permainan badminton. Tetapi untuk frisbee masih lagi free for all. Beri peluang kepada mereka untuk menguasai kemahiran. Siapa-siapa yang berpeluang dan ingin mencuba serta mahu mencuba memperbaiki diri kemahiran mereka, mereka akan dapat main permainan ini. Dan sebenarnya sukan ini pun tidaklah memerlukan kos yang besar. Betul. Hanya cukup sepiring dish. Betul, sepiring dish, beberapa kon untuk menandakan kawasan permainan dan juga satu kawasan lapang yang selamat tanpa ada ancaman, dah boleh main permainan ini. Betul tu cikgu. Baik cikgu. Dan cikgu juga ingin mengatakan sesuatu mengenai tips tambahan cikgu dalam sukan frisbee ini juga, betul? Baik. Antaranya? Tips yang saya boleh kongsikan ialah penting sekali untuk berkomunikasi. Dalam sukan permainan berpasukan, komunikasi antara pemain adalah sangat penting. Kalau tidak,
permainan itu tidak dapat dilakukan atau dimainkan dengan baik. Tanpa komunikasi, awak hanya akan baling dis tanpa tujuan dan tanpa arah. Ya, cikgu. Terima kasih banyak cikgu Idwan. Ya, Baik, sama-sama. cikgu mungkin boleh rumuskan apa yang kita dah belajar untuk topik kali ini, iaitu larian terhadap larian. Kemahiran larian dalam permainan. Itu dia cikgu. Silakan. Baik. Dalam permainan ini, kemahiran larian adalah satu kemahiran yang perlu dikuasai. Ya. Kerana tanpa penguasaan ataupun kemahiran ini, kamu tidak boleh buka ruang, kamu tidak boleh membuka ruang untuk orang lain mendapatkan dis, dan kamu juga sukar untuk menjaringkan gol ataupun skor dalam zon gol pihak lawan. Ya. Jadi perlulah dikuasai dengan baik dan mestilah dilakukan dengan baik. Perlu ada pertama perubahan arah dan juga perubahan kelajuan. Itu saja daripada saya. Yap. Terima kasih Akmal. Sama-sama cikgu. Terima kasih. Okay. Ya. Baik, terima kasih diucapkan kepada cikgu Idwan dan juga murid-murid cikgu kan Ya. yang telah menunjukkan permainan Betul. frisbee ini diadakan dari segi larian, dari segi cara tangkapan Ya. dan macam-macam lagi lah. Nampak tak sekarang frisbee ni bukan untuk orang kata golongan tertentu saja, Betul. tapi adalah untuk kita semua, one for all for one. Ya, betul. Betul kan Akmal. cikgu? Betul Akmal. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di episod seterusnya. Kalau tahu apa lagi yang menarik dalam sukan di Didik TV KPM, nantikan. Bersama dengan saya, Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM